Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ini kita ni akan mempelajari pelajaran fikih bahagian taharah darjah 4. Sebelum itu, ada baiknya kita ni membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita ni akan masuk tajuk baru dalam pelajaran 6 iaitu istinja. Jadi kita ni pun pernah mempelajari apa dia istinja. Jadi yang darjah 4 sekarang ni kita ni akan mempelajari lebih dalam lagi tentang istinja. Jadi perkara yang akan kita ni pelajari pada petang ini, istinja, pengertian istinja, hukum istinja dan alat-alat untuk beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian istinja. Istinja ialah membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil atau air besar dengan menggunakan bahan yang tertentu. Jadi istinja ialah apabila kita ni membersihkan kubul dan dubur selepas membuang air kecil iaitu berkencing atau air besar iaitu membuang air besar iaitu beriak dengan menggunakan bahan yang tertentu. Hukum istinja. Hukum istinja adalah wajib. Kerana apa? Ia adalah untuk menjaga kebersihan diri kita ni. Jadi murid-murid tahu apa dia wajib? Wajib adalah apabila kita ni lakukan, kita ni dapat pahala, dan apabila kita ni tinggalkan, maka kita ni akan mendapat dosa. Alat-alat yang digunakan untuk beristinja. 1. Air mutlak. Seperti apa? Seperti air sungai, air paip, air hujan dan lain-lain. 2. Benda yang kesat dan keras seperti batu, kayu, kertas, kain perca, daun-daun kering dan sebagainya. Yang ketiga alatnya adalah beristinja dengan air lebih utama daripada benda-benda yang kesat dan keras. Sunat beristinja dengan menggunakan tangan kiri dan bukanlah menggunakan tangan kanan. Ingati alat-alat yang digunakan untuk beristinja air mutlak. Yang mana air mutlak contohnya air sungai, air paip, air hujan dan lain-lain. Yang kedua, alat yang digunakan adalah benda yang kesat dan keras. Ini apabila kita ni ketiadaan air dan kita ni berada jauh daripada air. Seperti kita ni jumpa batu, ada kayu, kertas, daun-daun kering, maka itulah kita ni gunakan untuk membersihkan kubul dan dubur kita ni selepas membuang air kecil dan air besar. Yang ketiga, alat yang digunakan adalah lagi utama, lebih baik menggunakan air daripada benda-benda kesat dan keras. Sunat kita ni menggunakan tangan kiri. Jangan kita ni menggunakan tangan kanan. Cara beristinja selain daripada air mutlak. 1. Wajib dilakukan 3 kali dengan 3 biji batu atau seumpamanya. Jadi apabila kita ni menggunakan batu, kita ni gosok
3 kali dengan 3 biji batu, bukannya pakai satu batu sahaja. Atau 2, 3 sudut dari sebiji batu atau seumpamanya. Jadi apabila dalam satu batu ada 3 sudut, maka kita ni gunakan satu biji batu sahaja. Syarat-syarat beristinja selain daripada air mutlak. Jadi apa syarat-syaratnya? 1. Bahan yang digunakan seperti batu hendaklah kering dan bersih. 2. Najis itu belum kering pada tempat keluarnya. 3. Najis tidak meleleh atau mengalir daripada tempat keluarnya. Dan 4. Najis itu tidak bercampur dengan benda-benda lain seperti percikan air atau sebagainya. Jadi, terdapat syarat jua apabila kita ni beristinja. Kalau kita ni indah menggunakan air mutlak atau air paip dan sebagainya. Jadi bahan-bahannya mestilah kering dan bersih. Najis kita ni yang masa kita ni selepas membuang, kita ni buang air kecil atau besar, najis tersebut belum kering pada tempat keluarnya. Jadi yang ketiga syaratnya adalah najis kita ni itu tidak meleleh atau mengalir daripada tempatnya. Dan yang keempat, najis itu tidak bercampur dengan percikan air. Jadi insya-Allah itulah sahaja pelajaran kita ni setakat ini tentang istinja. Jika murid-murid ada persoalan, bolehlah bertanya kepada cikgu. Semoga murid-murid dapat mengambil manfaat daripada pengajaran yang telah cikgu sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.